أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah keburukan yang telah dilakukan itu dengan perkara-perkara kebaikan, serta bergaullah dengan sekalian manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Alhamdulillah, saya hormati pengerusi jawatan kuasa Saf Pimpinan Surau, dan seterusnya yang saya hormati raikan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah yang bersama dengan kita pada petang ini. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan juga seterusnya kepada semua sekali para jemaah muslimin sidang Jumaat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana di atas izin dan di atas pemberian nikmat yang Allah masih lagi berikan kepada diri kita sehingga pada saat hari ini, yaitu selain daripada nikmat tubuh badan yang sihat, yaitu antaranya yang mahal adalah nikmat kesempatan masa untuk kita lakukan kebaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala.
Sebab apabila selagi seseorang itu bernyawa ataupun selagi seseorang itu hamba yang hidup di atas dunia, makna kata selagi itulah masanya ada dalam hidup. Kalau duk sebut kata tak ada masa tu, sebenarnya masa tu bukan tak ada, masa tu ada, cuma bagaimana kita menguruskan masa tersebut. Tapi secara fizikal, hakikat kita nak sebut nampak masa tu tetap ada selagi hidup di atas dunia. Yang kata dah tak ada masa ni, waktu mati dah meninggal dunia, terputusnya nyawa kita, terputus segala kenikmatan di atas dunia, pada ketika itulah baru disebutkan masa ni dah tak ada, sudah terlambat untuk segala-galanya. Tapi selagi masih bernyawa, Allah berikan hidup, nikmat masanya ada. Tapi yang paling mahal sekali dengan kesempatan masa, apabila kita berpeluang masa tu untuk lakukan ketaatan, masa tu untuk buat perkara yang baik, masa tu boleh tambahkan iman kita pada Allah, masa tu boleh lakukan amal soleh sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Asr, yang kita maklum cerita tentang menghargai masa dalam kehidupan kita. Para jemaah muslimin sidang jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, pada petang ini kita nak lihat beberapa perkara antara yang menjadi ingatan dalam kehidupan kita, antara banyak yang disebutkan di dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu, yang bermaksud nasihat-nasihat kepada hamba, iaitu bila sebut hamba ni siapa? Kitalah semua yang hidup di atas dunia, yang namanya manusia, bukan sekadar manusia, tapi kita memahami manusia kita ini juga sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita faham hidup kita ni sebagai hamba kepada Allah, kita faham bila hamba ni ada pencipta, bila hamba ni ada tugasan yang perlu kita buat. Macam mana kalau kita boleh sebut kita dalam kerja ni sebagai orang suruhan saja, kita sebagai pekerja biasa saja, yang mana hidup kita ni juga pun kita sebagai orang yang biasa disebut sebagai hamba, kerana ada penyuruh dalam hidup kita ni yang perlu kita taat, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tersebut dia ada menyebutkan beberapa perkara untuk peringatan kita dalam kehidupan, nama pun Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat kepada hamba. Antaranya dia sebut tentang 5 perkara yang dikemukakan oleh sebahagian ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 5 perkara ni para jemaah sekalian perlu kita berhati-hati dalam hidup kita, takut-takut kita terlepas pandang dalam saat kita nak jaga amal ibadah kita. Dalam kita jaga amal ibadat solat kita, jaga ibadat bacaan Quran kita, jaga ibadat kita yang lain-lain, termasuklah buat perkara apa saja kebaikan atas dunia. Termasuklah kalau sekarang ni musim raya lagi para jemaah sekalian. Orang kata selagi tak habis Syawal, selagi itulah kita masih beraya. Kalau sebulan lah para jemaah sekalian. Tak apalah, benda tu mudah-mudahan ada kebaikan dan pahalanya di sana. Antara yang disebutkan, perkara yang pertama yang perlu berhati-hati, khususnya kita untuk menjaga ibadat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iaitu panjangnya angan-angan yang telah menipu seseorang itu dalam kehidupan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Hijr ayat yang ketiga, zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'malun, yang bermaksud biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan yang kosong, maka kelak mereka akan mengetahui tentang akibat daripada perbuatan mereka. Makna poin yang pertama ialah panjangnya angan-angan yang akhirnya membawa kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kata angan-angan ni, ataupun bahasa mudahnya kita berimajinasi. Kalau dalam motivasinya mungkin dia sebut
kita membayangkan sesuatu kejayaan apa yang kita nak. Benda tu tak salah para jemaah sekalian, lebih lagi sebagai inspirasi hidup kita. Orang selalu kalau motivasi dia sebut itu para jemaah sekalian. Bayangkan kita nampakkan apa keinginan yang kita nak. Di antara ahli pakar motivasi dia dok sebut, kejayaan yang boleh kita kecapi bermula daripada dengan apa yang kita impikan. Dan apa yang kita nak impikan itu bukan sekadar berangan kosong di otak pemikiran kita, tapi perlu dijelaskan secara visual yang kita nampak depan mata. Contoh, apa yang kita nak, rumah yang sebegini, kereta yang sebegini, bukan sekadar duk ingat dalam otak kita, tapi keluarkan secara detail, secara khusus, kereta tu bagaimana, rumah tu bagaimana, letaklah di tempat yang mudah kita nampak setiap hari dan setiap pagi. Apa saja yang kita nak. Tetapi adakah perkara itu salah? Dia tak salah selagi mana tidak melalaikan seseorang itu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila sampai tahap kita sudah memilikinya, tiba duk nampak benda tu, dan satu masa Allah berikan apa yang kita nak, yang kita nampak secara visual dengan mata kita, kita boleh dapat dah dalam hidup. Bila dapat tak salah, yang salahnya apabila dapat akhirnya makin jauh pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bahaya apabila angan-angan yang menipunya sehingga boleh menjadi leka dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita impikan juga mana yang kadang kita selesa dengan apa yang kita ada di atas dunia, jadikan ia boleh bawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Andai kenderaan itu kenderaan yang selesa boleh memudahkan urusan kehidupan kita di atas dunia, jangan lupa dengan yang selesa itu mudah juga untuk sampai dekat rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta tersebut menjadikan kita boleh mudah segala urusan di atas dunia. Ada duit buat macam-macam boleh para jemaah sekalian. Maka itu yang kita nak. Dengan harta tersebut boleh jadi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kaedah berzakat, berinfak, banyakkan sedekah, membantu orang yang memerlukan dan sebagainya. Jadi ini perkara yang pertama sebagai peringatan di dalam kehidupan kita. Sebab tu di antara Allah sebutkan lagi dalam Quran di antara surah Al-Kahfi, yang mana di antara potongan ayat Allah sebut apa dia? Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya ila al-akhir ayat sadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah sebut secara khusus antaranya harta yang kamu ada, wal-banun, dan anak pinak yang ada tersebut zinatul hayatid dunya, ia menjadi perhiasan kepada hidup kita di atas dunia. Bila jadi perhiasan hidup kita di atas dunia, di atas muka bumi Allah, maka dengan perhiasan itu Allah letakkan ia dengan rasa seronok dan gembira. Tidak ada orang yang memiliki dengan harta tetapi dia rasa sedih dengan harta yang dimilikinya. Tidak ada orang yang memiliki dengan rezeki anak zuriat yang diberikan dalam hidup akhirnya menjadi sedih dalam kehidupannya. Melainkan orang-orang yang memikirkan anak itu memberi satu bebanan yang payah dalam kehidupan. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi secara fitrahnya begitu. Allah jadikan yang kegembiraan, yang menjadikan itu sebagai perhiasan, ia sinonim dengan fitrah perasaan kita, iaitu rasa gembira para jemaah sekalian. Maka dengan kegembiraan itulah jangan sampai akhirnya membawa kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kawasan ni alhamdulillah rata-rata bila dah tengok kawasan-kawasan alhamdulillah Allah beri rezeki harta yang banyak, kita boleh dekat dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Dari sebab itu kita bersyukur dan manfaatkan ia dengan sebaik-baik. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, disebutkan daripada kitab Nasaihul Ibad, iaitu kecintaannya terhadap duniawi telah menjerumuskannya ke dalam kebinasaan, yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ushriba qalbuhu hubbud dunya iltata minha bisalasin syaqa'in la yanfadu anahu wa hirsin la yablughu ghinahu wa amalin la yablughu muntahahu. Yang bermaksud, barang siapa
sengsara yang tidak akhir deritanya. Yang kedua, tamak yang tidak berkepuasan. Dan yang ketiganya, angan-angan yang berkepanjangan tanpa arah tujuannya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani. Baik, yang kedua dia pula, dia khususkan berkaitan dengan kecintaan yang melampau terhadap duniawi sehingga membawa kepada lembah kebinasaan. Kebinasaan itu berlaku kepada dirinya sendiri. Kerana apa dia? Kerana kecintaan yang melampau menjadikan yang pertama sengsara yang tidak ada akhir deritanya. Para jemaah dirahmati Allah sekalian, sebab dah terlalu melekat, maka selagi tak dapat dia rasa sengsara. Para jemaah sekalian, apa saja yang berlaku dia jadi tak boleh nak terima. Allah uji hari ini dalam keadaan rezekinya ada harta yang banyak, tiba-tiba sekelip mata Allah boleh uji, ambil balik dengan harta yang ada dalam pelbagai keadaan, pelbagai bentuk. Ketika Allah uji dengan keadaan tersebut, hatinya merasa teramat sengsara. Ada rasa, aduh, makna kata tak boleh payah nak terima dan tak boleh nak pandang dari sudut kebaikan hikmah terhadap sesuatu yang Allah nak berikan. Yang keduanya, iaitu dia akan jadi rasa tamak yang tidak berkepuasan. Ini bahaya para jemaah sekalian. Betul sifat kita sebagai manusia ni, kita akan sentiasa rasa tidak mencukupi. Hari inilah kalau kita ada benda tersebut, kita akan nampak yang lebih lagi kita nak capai dalam kehidupan kita. Dan bila dapat dengan sesuatu tersebut, kita rasa nak lebih lagi. Bahasa mudah, contoh, hari ini kalau kerja, gaji kita 2,000 sebulan. Contoh para jemaah sekalian, kita akan rasa 2,000 ni tak cukup. Kita nak pada 2,500, okey dah para jemaah sekalian. Bila Allah bagi dapat naik pangkat sikit, naik gaji 2,500, Allah akan bagi rasa dalam hati ni sentiasa tidak cukup, nak 3,000. Dapat masa 3,000, kita duk tengok nampak seronok kalau dapat gaji ni sebulan 3,500 ke 4,000. Tapi bila Allah bagi dengan 3,500 pula ke 4,000, kita akan rasa nak lebih lagi para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi nak sebutnya, betullah fitrah kita sedemikian, tetapi tidak sampai menjadikan akhirnya yang tidak berkepuasan sampai tidak boleh terima dengan sesuatu yang ada para jemaah sekalian. At least contoh, kita nak sesuatu yang lebih. Bila nak benda tersebut, kita duk minta lama dah, tapi belum dapat lagi. Tak apa, kita boleh menjadi hamba yang bersyukur dengan apa yang kita masih ada sekarang ni para jemaah sekalian. Yang tamak tidak berkepuasan, akhirnya itu yang menjadikan banyak masalah-masalah jenayah hari ini, rasuah yang berlaku di dalam kalangan penjawat-penjawat awam, di kalangan kaki tangan pekerja, banyak para jemaah sekalian. Kita duk jumpa banyak jenis, banyak kaedah. Kan ada setengah kalau duk buat lagi, kalau orang join buat training dengan masuk dengan jabatan kerajaan, government sector, private sector ni, macam-macam jumpa. Nak seleweng duit syarikat untuk keluarkan satu modal, satu bajet yang besar tersebut, akhirnya kena minta persetujuan daripada pihak konsultan, suruh sign. Lebih tu dia kata duk bagi dua para jemaah sekalian. Ini dia antara penyelewengan yang berlaku para jemaah dirahmati Allah. Kenapa jadi dengan keadaan tersebut? Ramai orang kata, mana boleh gaji kita hari ini tak cukup. Cara macam ni je lah nak dapat duit lebih sikit para jemaah sekalian. Tapi dengan kaedah yang terpaksa menyeleweng, terpaksa duk ambil terima rasuah daripada pembekal, daripada vendor luar dan sebagainya. Bertukar bos, cocok suruh vendor ni cocok dekat bos ni, terima dia sebagai customer ataupun vendor yang tetap para jemaah sekalian. Nanti aku bayar dekat engkau sekian-sekian amount kalau dapat projek tersebut. Ini para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi muslimin sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, itu yang kedua. Dan yang ketiganya, dengan kecintaan dunia yang menjerumuskan ke dalam kebinasaan, akan menjadikan angan-angan yang berkepanjangan tanpa arah tujuan. Ini seperti yang diterangkan tadi. Baik, perkara yang ketiga dalam Nasaihul Ibad, pesanan daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, iaitu apa dia? Syaitan yang telah menyesatkannya ke jalan yang sesat kepada orang-orang sebahagian daripada ahli ibadah. Sebab itu berhati-hati apabila dalam kita melakukan kebaikan tersebut, walaupun kita nak buat itu adalah perkara yang baik,
Tetapi kerja syaitan ini tidak akan pernah berhenti untuk menghasut dan menyesatkan seseorang manusia agar amal ibadatnya itu menjadi rosak dan menjadi hancur para jemaah sekalian. Contoh, apabila kita nak melakukan kebaikan, nak jaga amal ibadat, kita sungguh dah nekat dengan hati kita. Time waktu nak lakukan ibadat tersebut, syaitan ini akan mencocok. Mencocok bukanlah hati kata, kau tunjuklah ibadat ni kau seorang je yang buat, kau tunjuklah yang benda ni kau seorang, tak ada orang lain yang buat. Yang mana syaitan ni cocok dalam pelbagai bentuk para jemaah sekalian. Dia cocok sikit, takkan kau baca gitu je, lebih sedikit dan sebagainya. Baca Quran kita, apa saja amal yang kita lakukan, maka jangan kita lupa bahawa tugas kerja syaitan ini takkan sentiasa pernah berhenti untuk menghasut dan menyesatkan manusia. Akhirnya tujuan kita ini lari berpaling daripada lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Yang di awal salatnya itu, di hujung lafaz niat tersebut kita sebut lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Tetapi apabila kita lakukan ibadat salat, contoh umpamanya, apabila kita lakukan bacaan Quran, contoh umpamanya, yang di awal lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala, itu boleh jadi hilang dan berpaling. Kerana apanya? Dengan cocokkan syaitan. Contoh dakwah awal tu cantik dah, tiba-tiba duk dengar orang lain datang, para jemaah sekalian, mula baca Quran slow. Dengar orang lain datang, syaitan ni mula cocok. Kuat sikit, bagi tahulah dekat dia yang kita ni sama-sama kena baca Quran. Nampak macam baik, bagus para jemaah sekalian. Tetapi kita bimbang bila lakukan perkara tersebut, di dalam hati ini terbit dengan muncul sedikit rasa, aku suara baca kuat ni, tak dengar ke aku duk baca Quran? Ini bahaya yang kita membimbangkan, akhirnya boleh menyesatkan, termasuklah amal ibadat yang dilakukan. Dalam kitab dosa-dosa besar juga ada menyebutkan, di antara para jemaah dirahmati Allah sekalian, asyirku billah, boleh berlakunya syirik kepada Allah, selain daripada menyembah selain daripada Allah, menyembah berhala, menyembah patung dan sebagainya. Bentuk yang kedua yang boleh membawa kesyirikan, apabila dalam ibadat itu yang niatnya kerana Allah, niatnya lillahi ta'ala, tetapi di dalam amal perbuatan tersebut niat itu lari daripada tujuan yang asal, lari kepada tujuan kerana hambanya, lari kerana tujuan pujian daripada manusia dan sebagainya, maka ia berpaling daripada tujuan kerana Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan para jemaah sedang jemaat dirahmati Allah sekalian, dengan tiga perkara tersebut maka Allah dapat pelihara hati kita bersama. Mudah-mudahan kita dapat jaga amal ibadat kita dan sentiasa lebihkan ibadat kita supaya takut-takut yang lain itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari sudut kualitinya. Wallahu a'lam. Yang baik dari Allah, yang lemah dan kurang pada diri saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi